paling penting iaitu pertama mengenai minat kita terhadap penjawat awam, minat kita terhadap pekerjaan. Jika kita minat, kita akan berusaha macam mana pun keadaannya tuan. Kalau kita dah minat, kita akan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Tak kiralah berapa kali gagal. Gagal sekali, cuba lagi dan usaha itu. Alright, tuan-puan semua, kali ini anda bersama dengan saya sekali lagi untuk kita temu ramah seorang calon yang telah berjaya dalam temu duga untuk mendapatkan jawatan dalam perkhidmatan awam. Nama beliau adalah Mr. Eric Drainer. Kita akan berkongsi dengan beliau tips-tips bagaimana beliau telah berjaya dalam temu duga sektor awam. Sekarang adalah waktu rehat bagi beliau, ya, dalam jam 1.15 tengah hari. Maka mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Okey, tuan-puan, kita bersama dengan saudara Mr. Eric Drainer di sini. Jadi kita akan temu ramah beliau dan kita minta beliau kongsikan pengalaman beliau memasuki sektor awam. Mr. Eric Drainer, okey, silakan perkenalkan diri anda dulu kepada para penonton kita. Terima kasih tuan. Baik, nama saya Eric Drainer Dangan dan saya berasal daripada Belaga dan saya berketurunan Sekapan. Baik, tidak ramai yang mengenali kaum Sekapan kecuali penduduk Belaga sendiri. Walaupun begitu, ramai penduduk Sarawak yang tidak mengenali apa itu Sekapan. Belaga itu terletaknya di bahagian... Belaga terletak di bahagian ketujuh Kapit. Jadi dia di kawasan yang agak terpencil sikit, agak ke orang kata macam rural upstream. Okey. Jadi difahamkan saudara Eric ini juga adalah presiden kepada bangsa Sekapan, dan beliau telah menjawat jawatan PTPO N19 dalam sektor awam. Dan bolehkah tuan ceritakan sedikit pengalaman bagaimana tuan berjaya memasuki sektor awam dahulu? Silakan. Baik, saya cerita pasal berkenaan dengan memasuki penjawat awam dulu tuan. Okey, ceritanya agak panjang tuan. Selepas saya habis SPM, saya pergi ke KL, ke Kuala Lumpur merantau mencari pekerjaan. So dengan berbekalkan sijil SPM, hanya pekerjaan yang ada iaitu kerja kilang saja. Saya jadi operator 2 tahun di KL atas desakan daripada keluarga saya untuk menyambung semula persekolahan saya di tingkatan 6. Saya kembali ke Kuching dan saya bersekolah di SMA Sunny Hill. Jadi selepas STPM, saya kembali semula ke Kuala Lumpur untuk menyambung pekerjaan sebab saya punya majikan dulu, dia memanggil saya semula untuk bekerja dengan company mereka. So dalam pada saya bekerja di sana, saya pun terfikir saya tidak sepatutnya saya akan terus berada di KL. So we are aging, so we are increase our age every year. So takkan sampai bila-bila pun saya akan duduk di KL. So saya pun berkira saya kena cari kerja di Sarawak. So cara yang paling mudah adalah saya cuba untuk memasuki perkhidmatan awam. Lagi pula pada masa itu, kalau saya masuk perkhidmatan awam, saya akan berbakti kepada rakyat, berbakti kepada orang awam, negara, macam itulah, kiranya macam itulah. Okey, jadi telah beberapa siri percubaan untuk memasuki penjawat awam. Dulu kita tak guna online tuan. Manual. Ya, kita guna manual, kita guna isi borang. Isi borang lepas tu hantar ke post office. Kadang-kadang dulu kita duduk flat, rumah flat. Sebab kita punya pigeon post itu dekat
dekat bawah flat. Okey. Kadang-kadang surat itu ada datang dekat kita. Kadang-kadang tak sampai sebab ada vandalism, ada orang datang koyakkan surat kita. So mungkin ada panggilan temuduga itu tapi kita terlepas. Jadi saya tak berputus asa. Ini sebab saya minat sangat dengan Jawatan tersebut. ya jawatan ini dan juga minat untuk berkhidmat dengan sektor awam. Yes, betul tuan. Okey, so saya cuba. Dan pendek cerita, saya tukar alamat saya punya interview pusat temuduga, saya tukar ke Kuching, saya dapat. Okey, saya ke Kuching pada masa itu. Okey. Jadi terima kasih pada saudara Eric kerana berkongsi pengalaman beliau untuk memohon dalam penjawatan dalam sektor awam. Jadi nampak gayanya dulu manual, susah. Jadi sekarang kita berterima kasih kepada pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia kerana telah menambah baik sistem penyampaian jabatan dengan menggunakan sistem online. Sekarang mudah, di mana-mana sahaja kita boleh mohon. Walaupun kita berada di KL, kita berasal dari Kuching ataupun dari Miri, ataupun kalau kita berada di luar negara, kita boleh mohon juga di mana-mana saja asalkan capaian internet kita itu ada. Dan peringatan juga, pastikan email anda itu adalah sentiasa yang terkini. Kalau ubah email, pastikan permohonan tu diubah juga dalam email. Okey, jadi tuan, kali ini kita nak berkongsikan tips bagaimana pula anda apabila anda dipanggil untuk temuduga tersebut, bagaimanakah anda membuat persediaan dan bagaimanakah anda telah berjaya untuk melepasi temuduga tersebut. Difahamkan beribu-ribu orang memohon dan anda di antara mungkin yang beribu yang dapat ataupun anda salah satunya daripada kawasan anda yang dapat jawatan tersebut pada masa tersebut. Okey, mohon kongsikan kepada kita. Terima kasih tuan. Untuk dipanggil temuduga, so kita kena prepare awal, kita kena persiapkan diri kita, terutama dari segi keterampilan. Rambut mesti pendek. Kalau ada yang dye rambut, sila hitamkan semula dan kena potong kemas. Seperti mana rambut seorang lelaki, macam itu, pendek, macam ini, dan juga persediaan dari segi what do you call it, resume, resume kena kita susun cantik, sequentially, sijil yang patut, sijil berhenti sekolah, sijil lahir, sijil pencapaian, adakah kalau kita mewakili negara lagi elok, sebab kita punya interviewer dia akan tengok pada itu sekali imbas tengok. So bila dia tengok kita punya sijil tersusun, dia pun tengok peribadi kita, dan seterusnya keyakinan. Kita harus yakin masa interview. Masuk saja bilik harus yakin. Ketuk pintu, tuan masuk dengan senyuman, lemparkan senyuman, melangkah masuk, duduk dan sapa. Sapa tu kalau dalam sektor awam kita tak perlulah nak pergi bersalam terus ke meja kan. Dia berlainan dengan sektor swasta ni. Tambahan lagi macam zaman sekarang ni kita isu pandemik kan, penyakit ataupun virus COVID ni kita tidak dibenarkan untuk bersalam. Jadi kalau bersalamnya sekarang adalah begini saja. Maksud tunduk sikit, selamat pagi tuan, selamat pagi puan. Gitu kan? Yes, betul. Mr. Eric, terima kasih atas perkongsian tersebut dan kita ada sedikit lagi masa, iaitu kita minta Mr. Eric untuk bagi sedikit nasihat ataupun peringatan kepada bakal-bakal penjawat awam adik-adik yang ingin memohon pekerjaan dalam sektor awam ni. Mungkin ada sedikit pesanan daripada Mr. Eric, silakan. Okey, baik. Cuma ada dua saja yang paling penting, iaitu pertama mengenai minat kita terhadap penjawat awam, minat kita terhadap pekerjaan. Jika kita minat, kita akan berusaha macam mana pun keadaannya tuan. Kalau kita dah minat, kita akan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Tak kiralah berapa kali gagal. Gagal sekali, cuba lagi dan usaha itu penting.
Kalau dalam bahasa Malaysianya kita panggil tawakal. Usaha itu tawakal. Dan seterusnya, tuan-tuan, kita kena ada sikap yang positif terhadap apa yang kita inginkan, kita kejar. Kalau kita ingin menjadi seperti seorang pegawai PTD, kita kena belajar, kita kena upgrade kita punya sijil, ambil degree at least ambil degree. So apply untuk PTD dan juga jawatan-jawatan yang lain lah. PTD itu apa, tuan? Pegawai tadbir dan diplomatik. Ya. Okay. Itu memang impian banyak orang lah. Ya, okey. Termasuk saya lah, dan itulah kalau rezeki dekat situ kita akan cuba, dan sekarang pun saya tengah cuba. Dan seterusnya, tuan, tadi kita cerita pasal minat dan sikap positif kan. Sikap positif ni saya nak tambah sikit, tuan, boleh? Okey, tuan. Jangan putus asa. Kita dah cakap tadi berkenaan dengan jangan putus asa. Dan seterusnya kita kena berdoa kepada Tuhan. Itu yang penting, tuan. Kita kena mengharapkan. Kita dah berusaha banyak kali tapi gagal, usaha lagi tapi gagal. So we have to come after God. We have to seek our God Assistance. Yes, assistant. Berdoa, tanya Tuhan. So as a Christian, macam saya Christian, mungkin tuan-tuan ada agama sendiri. So berdoa ikut cara dan kepercayaan masing-masing. Okey. Itu penting, tuan. Okey. Tuan Eric ni adalah seorang yang sangat aktif lah, dia seorang presiden Persatuan Bangsa Sekapan dan juga pemain badminton yang boleh tahan jugalah dan pemain bola. Jadi kita kena sentiasa aktif seperti mana yang saya selalu serukan. Macam saya pun, saya berusaha untuk menjadi aktif. Dan Mr. Eric ni pun beliau sentiasa aktif, sebab bila kita aktif tu dari segi fizikal kita dan juga spiritual kita, mental kita akan boleh melaksanakan tugas-tugasan kita di mana juga kita bekerja. Jadi tuan-puan, terima kasih kepada saudara Eric dan juga terima kasih kepada tuan-puan yang sudi menonton sehingga ke akhir rancangan ni. So bagi yang belum lagi subscribe kepada channel ini, silakan tekan butang subscribe di bawah dan juga tekan loceng supaya anda tidak terlepas daripada perkongsian yang seterusnya. Terima kasih pada semua. Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu. Semoga berjaya dalam apa jua yang anda ceburi. Sekian, terima kasih.